A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi peluang untuk belajar, diberi peluang untuk beramal dengan amal yang saleh. Terdapat firman Allah yang berbunyi, Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang bermaksud mereka-mereka yang membaca kitab dan mendirikan sembahyang dan menginfak atau berbelanja daripada apa yang telah direzekikan kepada mereka secara sembunyi dan juga secara terang-terangan, mengharapkan ganjaran perniagaan dengan Allah, dengan satu perniagaan yang tidak akan rugi, supaya Allah, insyaAllah Allah akan mencukupkan ganjaran dan balasan bagi mereka dan menambah lagi dengan kelebihan-kelebihannya. Allah itu Maha Pengampun dan Maha mengetahui kesyukuran. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahawa di antara amalan mereka yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang setelah memahami ayat-ayat Allah dan mereka mendirikan salat sebagai satu hubungan dengan Allah melalui doanya, munajatnya, dan kemudiannya mereka berbelanja, mereka menggunakan harta mereka untuk jalan Allah, dan mereka seolah-olah mengharapkan satu perniagaan, dan itu menjadi satu perniagaan yang tidak sama. Kerana apa? Kerana dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang infak tidak akan rugi. Allah akan memberi ganjaran, akan beri kecukupan kepada mereka, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya, iaitu itulah sebagai tukaran kepada usaha mereka, infak harta benda mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya ganjaran di syurga saja, tetapi Allah memberikan kelebihan kepada mereka dengan memberikan rezeki yang banyak kepada mereka untuk kepentingan mereka di dunia. Inilah yang disebut sebagai perniagaan yang tidak pernah rugi, iaitu berniaga dengan Allah, dengan arti kata mereka menggunakan harta mereka itu untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara-cara mereka infak, membelanjakan harta itu dua cara, sirran wa alaniyah, sama ada secara bersembunyi ataupun dengan secara terang-terangan. Kedua-duanya dibenarkan dan kedua-duanya digalakkan, dan masing-masing mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Kalau dengan sembunyi, maka dia sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan dirinya daripada sifat ujub, sifat riak, menunjuk-nunjuk pada orang, maka dia akan terselamat amalnya itu. Dan secara terang-terangan dia juga dapat menunjukkan satu contoh, dia dapat menunjukkan satu amalan yang orang lain dapat melihat, dan ini memberi kesan, kerana orang lain yang melihat akan terdorong untuk mengikut satu amalan yang baik. Kerana itulah disebutkan dalam
satu hadis yang lain, man sanna bi sunnatin tayyibatin falahu ajrun kafa'ilih. Man sanna bi sunnatin hasanatin falahu ajrun kafa'ilih. Atau kama qala, yang bermaksud barang siapa yang memulakan satu perkara, satu sunnah yang baik dan orang lain mengikutnya, maka baginya pahala dan pahala orang yang menurut, yang mengikutnya. Inilah yang kita ingin bincangkan, yaitu Islam menggalakkan satu amalan yang boleh dicontohi. Kalau seseorang itu dengan ikhtiarnya memulakan satu amalan, umpamanya dalam zaman Nabi menganjurkan keperluan kepada modal untuk membantu satu perkara, maka datang seorang daripada sahabatnya memulakan derma, memulakan usaha mengumpulkan dana, maka usahanya itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain sehingga terkumpullah satu dana atau harta bagi melaksanakan satu perkara yang baik. Maka orang yang pertama yang memulakan satu usaha yang baik ini mendapat pahala bagi dirinya, dan orang yang mengikut juga akan mendapat pahala bagi mereka, dan pahala yang diperoleh itu akan juga diberikan kepada orang yang memulakan, kepada promoter, kepada orang yang memulakan sunnah itu, sunnah yang benar, satu amalan yang baik yang dimulakan. Inilah sebagai satu galakan dalam cara pengurusan Islam bagi orang Islam, supaya masing-masing semacam berlumba untuk melaksanakan satu amalan yang baik yang secara terang-terangan boleh diikuti, boleh dicontohi oleh orang yang lain. Maka sudah tentulah amalan secara berkumpulan ini akan mendatangkan satu usaha yang besar, projek yang besar, dan akan memberi manfaat yang lebih banyak lagi kepada ummah. Karena itulah, marilah kita memikir dan juga melaksanakan perkara-perkara yang baik, walaupun orang lain belum mulakan, kita mulakan, dan insya-Allah kalau orang lain mengikutnya, kita akan mendapat ganjaran overriding kalau dalam insurans. Jadi di sini kita akan mendapat ganjaran diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada usaha kita, daripada galakan kita, daripada promosi kita, supaya amalan itu dapat diteruskan, dapat dilebarkan, dipanjangkan, dan memberikan hasil yang lebih besar manfaatnya kepada ummah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.